Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menjadi bulan Ramadan, maka segala amalan-amalan sunat pahalanya menjadi amalan-amalan fardu. Iaitu pahala dia pahala fardu. Itulah besarnya ganjaran apabila kita masuk saja bulan Ramadan. Yang keduanya, kita mendapat dua tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, iaitu berpuasa pada siang hari pada tiap-tiap hari Ramadan, mula pada 1 Ramadan hinggalah ke 30 Ramadan. Yang ketiganya ialah kita perlu melaksanakan satu lagi tanggungjawab, iaitu menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah tahun ni kira-kira RM7.50. RM7.50 ni kita anggap sebagai satu yuran komitmen, di mana kita seolah-olah berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala setelah banyak nikmat yang Allah bagi pada kita. Sama ada nikmat itu kita minta, kadang-kadang kita tak minta pun Allah bagi. Kita lihat saja daripada tubuh badan kita, daripada atas sampai ke bawah, kita lihat bagaimana Allah mengatur dan memberi kenikmatan tersebut. Dengan mata kita boleh berkelip, mata kita boleh memandang, telinga kita boleh mendengar, nafas kita bergerak lancar, mulut kita boleh bercakap, kita boleh makan, dan banyak lagi yang berbentuk dalaman-dalaman ni yang kalau kita dibenarkan untuk mengurus sendiri diri kita, kita tidak akan boleh terurus, kita tidak akan dapat mengurusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat hafazah yang memberi dan mengatur segala urusan yang berada dalam diri kita, urusan pentadbiran dalam diri kita dan pentadbiran dalam kehidupan kita ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang begitu cantik. Lalu kita 1 tahun kita bayarlah RM7.50. RM7.50 itu pun bukan bayar kepada Tuhan, tapi bayar atas nama Allah, dibayar untuk diberikan kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang tidak ada kelebihan daripada sumber harta, maka kita sumbangkan kepada mereka ini. Inilah kitaran hidup sebagai seorang Islam, iaitu kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan dengan makhluk yang lain, ada hubungan sesama manusia. Baik, bulan Ramadan ni ialah satu bulan yang mengajak supaya kita kembali balik kepada fitrah. Fitrah kita yang sebenarnya ialah fitrah kehambaan. Kita menjadi hamba kepada Allah, itu fitrah yang sebenarnya. Namun kita telah terlupa atau dilupakan dengan sebab benda-benda yang lain. Lalu apabila masuk saja Ramadan, kata Nabi SAW, "Iza jaa Ramadana nadal munadi." Apabila datangnya Ramadan, maka datanglah penyeru oleh penyeru. Mana datangnya malaikat yang menyeru, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang yang sukakan kepada kebaikan, silakan, mari di sini, atau mari silakan. Falyatafaddal, maksudnya begitu. Maka kita akan melihat di surau-surau atau di masjid-masjid, pada hari yang pertama sekali kita akan dapati ramai di masjid, ramai di surau. Seolah-olah mereka ini dipanggil, dan memang mereka ini dipanggil. Jadi orang yang sukakan kebaikan dia datang, artinya dia menyahut apa yang dipanggil oleh malaikat tersebut. Tetapi ada juga malaikat sebut begini, "Wa ya baghiyasyarr," wahai orang yang suka buat benda jahat, "aqsir," pergilah main jauh-jauh, berhentilah atau pergilah main jauh-jauh. Maka kita dapati bahawa ada juga orang yang tak datang pada hari Ramadan. Pada Ramadan tu datang ke surau, datang kembali balik kepada mengingat ya Allah, ada juga. Maka orang ini petanda dia apa? Iaitu
orang yang suka buat benda jahat. Oleh kerana itu, apabila kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk saja Ramadan, kita nak meringankan kaki melangkah ke masjid, nak meringankan kaki melangkah ke surau, artinya kita sudah pun termasuk di kalangan orang yang kembali balik kepada fitrah. Fitrah dia apa? Fitrah kehambaan. Baik. Kemudian kita lihat pula Ramadan ini datangnya ialah untuk memberi keseimbangan. Seimbang untuk daripada sudut mana? Seimbang daripada sudut makanan rohani dan makanan jasmani. Kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam dua faktor. Faktor kejadian kita ada yang dipanggil rohani, ada yang dipanggil jasmani. Kalau jasmani itu ialah luar, artinya diri luar kita. Kalau rohani itu ialah diri dalaman kita. Di mana hari ini kita banyak menumpukan diri luar kita. Kita bersolek, kita berias dan sebagainya, bagi makan makanan yang sihat. Itu diri luar. Diri luar ni kalau kita tak bagi makan 3 hari, lebih daripada 3 hari, dia akan jadi sakit, dia akan jadi letih. Bahkan kalau tak bagi makan terus menerus, dia akan boleh membawa mati. Maka begitulah juga dengan diri dalam tu. Diri rohani. Dia memerlukan kepada makanan. Tapi makanan ni tak serupalah makan macam makanan jasmani. Makanan dia ialah makanan yang berbentuk rohani. Lalu kita tak bolehlah jumpa makanan tersebut dekat Jesco atau dekat Giant atau mana-mana tempat. Tak jumpa. Melainkan kita mencarinya di tempat-tempat yang kira-kira ada, seperti mana masjid, surau dan khalaqah-khalaqah yang kita cipta atau khalaqah-khalaqah yang kita adakan. Maka makanan-makanan yang terbaik untuk kita hidupkan, kita berikan kepada jasmani atau rohani kita ni, di antaranya ialah kita berpuasa, kita berzikir, beristighfar, doa dan sebagainya yang telah pun disenaraikan di dalam Islam berkaitan amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni ada 3 amalan yang besar. Yang pertama sembahyang. Selain kita ada sembahyang fardu, kita juga ada sembahyang sunat. Sembahyang fardu biasa iaitu 5 waktu. Tapi sembahyang sunat ditambah lagi daripada 8 rakaat. Ada yang jadi 10 rakaat, ada yang mengerjakan sampai 20 rakaat. Itu sembahyang itu ditambah. Kerana apa? Kerana sembahyang itu merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam kata-kata ulama disebut begini: as-salatu yuwassiluna ila nisfut tariq, was-sawmu yuwassiluna ila al-babul malik. Kemudian yang ketiganya as-sadaqatu yuwassiluna ilal malik. Sembahyang itu dia boleh menyampaikan kita separuh jalan. Separuh jalan lagi itu diambil oleh puasa. Was-siyamu yuwassiluna ilal babul malik. Puasa pula dia boleh menyambungkan kita kepada pintu istana. Pintu istana daripada tengah jalan tadi pergi ke pintu istana. Kemudian satu lagi daripada pintu istana itu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita disuruh sedekah. Sedekah pun begitu juga, ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Sedekah sunat ialah sedekah yang macam selain daripada zakat tadilah. Jadi kita zakat tadi dipanggil sedekah. Jadi dengan sedekah tersebut menyebabkan seorang itu dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tiga-tiga benda ini digabungkan dengan baik? Kerana dengan ketiga-tiga ini dia melambangkan bahawa satu bentuk pengabdian, satu bentuk kita mencontohi sifat daripada akhlak Allah. Yang pertama sembahyang. Sembahyang ialah sifat kehambaan kita terhadap pencipta, lalu kita sembah. Yang kedua ialah puasa, sifat kepatuhan kita, tunduk patuh dengan arahan Tuhan, lalu kita buat. Dan yang ketiga ialah kita mencontohi atau meniru akhlak Allah, iaitu sifat Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pemurah,
Allah yang maha mengasihani. Dengan sifat pemurah dan kasihan kepada orang lain pula yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala ingin berjumpa orang yang meniru akhlak aku ni, yang mengambil contoh akhlak aku ini. Jadi kita dapati tiga-tiga ibadat itu digabungkan di dalam bulan Ramadan. Sembahyang dalamnya ada rukun Islam sembahyang. Puasa dalam rukun Islam pun ada puasa. Zakat atau sedekah dalam rukun Islam pun ada zakat. Inilah dia jalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada bulan Ramadan adalah bulan kita berlatih semula. Berlatih. Lazimnya berlatih bukan satu hari. Berlatih ni ialah banyak hari. Dan tujuan latihan bukan pada masa tu je. Bukan untuk nak guna pada masa latihan. Tapi tujuan latihan ialah untuk nak guna selepas daripada latihan. Orang yang berlatih bola sepak, selepas dia masuk dalam bulan-bulan latihan dah selesai, maka yang dia nak pakai ialah masa dia berlawan betul-betul. Orang masuk polis pun begitu, dia masuk pulapol, dia berlatih masa dalam pulapol, selepas habis pulapol yang dia nak pakai ialah selepas daripada pulapol. Orang pergi haji, orang pergi umrah pun begitu juga, bukan nak dia nak pakai ke ibadah tersebut hanya dia hebat masa dia haji, hebat masa dia umrah, tapi yang nak dipakai ialah selepas dia balik daripada umrah. Maka begitu juga dengan Ramadan, bukan nak pakai pada masa Ramadan saja, tapi yang nak pakai kekuatan itu ialah selepas daripada Ramadan. Sebab itu ujian pertama kita selepas Ramadan, Nabi sebut man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari selepas daripada itu, faka'an nama shoma dahran, seperti mana dia berpuasa 1 tahun. Artinya kita nak test kita punya berjaya tak berjaya kita punya puasa tersebut, maka kita kena lihat selepas daripada Ramadan mampu tak kita melakukan puasa 6 tersebut. Kalau tak mampu, kalau tak berjaya, artinya Ramadan kita belum kemas lagi, belum berapa tap lagi. Apa yang kita latih itu tak berapa kuat lagi. Jadi kerana itu pada tahun ini kita cuba dan terus mencuba mendapatkan kekuatan supaya selepas daripada Ramadan kita dapat meneruskan sebagai orang yang mukmin, orang yang muttaqin, yang sentiasa melakukan kerja-kerja baik, bermula daripada selepas daripada Syawal, selepas daripada Ramadan ke Syawal sampailah ke Ramadan yang satu lagi. Maka itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahum. Daripada Ramadan kepada Ramadan dia boleh menghapuskan dosa-dosa di antara tengah-tengah itu. Jadi cukup sampai situ. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.